Assalamualaikum dan selamat sejahtera bertemu kembali dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim, Cikgu Sains Tingkatan 4. Okey, kita teruskan dengan tajuk baru hari ini iaitu bab 8 dan bab yang last dalam tingkatan 4. Okey, Sains Tingkatan 4 iaitu bahan kimia dalam perindustrian. Subtopik pertama kita nak belajar berkenaan dengan alloy dan kegunaan alloy. Alright. So, kita jawab dulu soalan yang saya tinggalkan sebelum ni. Nombor 1, antara pasangan berikut yang manakah tidak benar? Okey, yang mana yang tak betul? Binokular untuk membesarkan imej objek yang jauh, mikroskop untuk melihat objek seni seperti mikroorganisma, periskop untuk mengkaji bintang dan planet di angkasa lepas, ataupun kanta sentuh untuk membaiki rabun jauh dan rabun dekat. Okey, so kalau binokular betul, dia nak tengok objek yang jauh, dia akan menghasilkan imej yang dekat. Mikroskop kita nak lihat objek yang sangat kecil ataupun seni, mikroorganisma, virus. Periskop untuk mengkaji bintang dan planet di angkasa lepas. Ni salah. Ni ialah kegunaan bagi teleskop. Okey, teleskop yang kita nampak jauh-jauh tu. Periskop bukan. Okey, periskop yang kita guna dalam kapal selam. Okey, untuk melihat pemandangan yang terhalang. Kanta sentuh untuk membaiki rabun jauh dan rabun dekat. Betul lah. Kanta sentuh tu ialah kanta cembung, kanta cekung. Alright, so jawapannya ialah C. Nombor 2, rajah menunjukkan salah satu alatan optik yang terawal. Okey, first kali kita kena tahu alatan optik ni alatan apa. Alatan ni ialah mikroskop. Antara berikut apakah sumbangan alat tersebut dalam bidang perubatan? Apa sumbangan mikroskop dalam bidang perubatan? Okey, so jawapannya ialah C. Dapat mengenal pasti virus yang menyebabkan penyakit. Kita guna mikroskop. Kita ambil darah, kita analisis darah, tengok guna mikroskop. Okey, yang pastinya bukan mikroskop cahaya lah dia guna. Mungkin dia guna mikroskop elektron. Alright. Okay, nombor 3, rajah berikut menunjukkan satu imej yang dihasilkan daripada satu alatan. Imej ni menunjukkan imej nebula di angkasa lepas. Siapakah yang menyumbang kepada penciptaan alat tersebut? Okey, tengok satu persatu. Dr. Ernst Ruska. Dr. Ernst Ruska ni dia mencipta apa? Dia ni mencipta mikroskop. Okey. Thomas Digges mencipta teleskop. Roger Bacon penemuan kepada cermin mata. Dan Jean Dolgoff ni mencipta projektor. So jawapannya ialah Thomas Digges. Okey. Dia ni antara tokoh yang terawal sekali mencipta teleskop. Okey, bersama anak dia. Alright. So kita masuk kepada bab 8, sifat alloy. Banyak benda di sekitar kita diperbuat daripada alloy. Contohnya kereta api, okey, jambatan, alat muzik, piala, trofi, kapal terbang, kereta, semua ada di sekitar kita sekarang ni. Okey, semuanya diperbuat daripada alloy. Apa itu alloy? Kenapa istimewa sangat alloy ni? Yang ni kita nak bincang hari ni. Okey, so alloy ni ialah campuran yang mempunyai sekurang-kurangnya satu jenis unsur logam. Sekurang-kurangnya satu jenis unsur logam yang bercampur dengan logam lain. So dalam alloy ni ada dua jenis logam yang berlainan. Okey. Proses, okey, pengaloyan. Proses dia macam mana? Proses pencampuran dua atau lebih unsur logam. Campuran logam ini akan mengubah sifat asal logam tulen. Okey, dia akan tukar sifat asal tulen logam tu. Okey. Untuk memperbaiki kelemahan dan struktur logam tulen, contohnya alloy yang biasa kita guna ialah keluli, pewter, gangsa ataupun loyang. Ni typing error. Sama juga macam manusia. Ada kajian mengatakan bahawa dalam biologi, seseorang yang kacukan, mix, lebih pandai, lebih cantik, lebih bijak, lebih rupawan berbanding ori. Okey, sama juga dengan alatan-alatan ataupun dalam alloy ni, logam. Logam yang tulen campur dengan logam yang lain, jadi logam yang baru, alloy, lagi kuat, lagi cantik. Sama juga dengan manusia. Okey, kahwin, katakan saya kahwin dengan orang Rusia. Okey, anak saya mix Rusia Melayu. Cantik sikit anak saya, bijak sikit. Okey, dah saya handsome, kahwin dengan Rusia yang cantik. Okey, contoh. Okey. Okey, ciri-ciri alloy. Yang pertama sekali cirinya ialah berkilat. Ini ciri-ciri alloy, dia berkilat. Okey. Yang kedua, tahan kakisan. Okey, walaupun kita campak dengan asid ke dengan apa ke, dia tahan kakisan. Okey. So dia tak berkarat sangatlah. Okey, keras dan kuat. Dan yang keempat, ringan. Okey, ringan. Ini 4 ciri-ciri asas alloy. Berkilat, keras dan kuat, tahan kakisan, ringan. Okey. Kita pergi beri contoh alloy.
Kita akan pergi kepada satu persatu. Okey. Yang pertama sekali duralumin, kupronickel tu apa, pewter, gangsa, loyang, keluli nirkarat ataupun kita panggil dia stainless steel, keluli mangan, keluli. Okey. Kita akan pergi satu persatu. Apa hebatnya alloy-alloy ni? Okey, yang kita guna di sekitar kita sekarang ni. Alright. Kita pergi kepada duralumin. Okey, duralumin ni komposisinya terdiri daripada aluminium sebanyak 95%, kuprum 4% dan mangan 1%. Okey, sifatnya ringan, kuat, tahan kakisan. Diguna dalam pembinaan kapal terbang. Okey, nak bina badan dia sebab sifatnya ringan. Walaupun dia ringan, dia sangat kuat. Sebab tu dia sesuai untuk buat kapal terbang, senang nak terbang. Okey, kereta api. Okey, buat badan kapal laut, buat basikal lumba. Basikal lumba tu kalau tengok di championship basikal apa semua kan, dia orang boleh angkat basikal dengan satu tangan saja. Dia sangat-sangat ringan tapi dia sangat-sangat kuat sebab dia diperbuat oleh duralumin. Okey, kalau kita ambil basikal yang murah-murah buat dengan besi memang berat. Okey, yang tu ringan. Okey, sebab tu dia mahal. Okey, yang kedua keluli. Keluli ni terdiri daripada komposisinya besi 99% dan karbon 1%. Sifatnya kuat dan keras. Dibina dalam bahan pembinaan bangunan, cerucuk-cerucuk bangunan, rangka-rangka bangunan. Macam kita ada rangka tulang kan, bangunan pun mesti ada tulang, iaitu keluli ni. Baru kita letak simen. Okey, sama juga kita. Tulang, daging. Bangunan mesti ada tulang dia, keluli dia, baru letak simen. Okey, baru jadi kukuh. Okey, untuk pembinaan bangunan. Buat jabatan pun sama, kena keluli. Kereta, landasan kereta api, semuanya guna keluli. Sebab dia sangat kuat dan keras. Okey. Yang ketiga, keluli mangan. Terdiri daripada besi 85%, bangan 13.8%, karbon 1.2%. Sifat dia sangat kuat. Kita boleh buat absorber kereta, macam-macam lah kursi mangan ni. Okey. Diguna juga dalam bidang pembangunan. Buat bangunan pun guna juga kerusi manggan ni. Alright. Keluli nirkarat stainless steel. Komposisinya besi 72%, kromium 18%, nikel 8% dan lain-lain 2. Sifatnya tidak berkarat, kuat dan tahan kakisan. Sebab itulah kita gunakan untuk buat periuk, sudu garfu, buat pagar stainless steel yang tak akan berkarat, buat alatan-alatan untuk pembedahan. Sebab alatan-alatan ni semuanya tak berkarat. So tak berbahaya untuk kita. Contoh sudu. Kalaulah sudu ni mudah berkarat, bahaya untuk kita. Cedok nasi masuk dalam mulut, karat pun masuk. Tu bahaya. Macam pinggan, periuk, apa semua ni, semuanya untuk kita. Kalaulah berkarat, tu boleh membahayakan kita. Okey? Contohnya besi pun sama, pagar. Okey? Alatan bedah lagilah bahaya. Sebab dia akan masuk ke dalam organ-organ penting dalam badan manusia. Kalau berkarat, habis. Okey? Tapi stainless steel ni, keluli karat, dia tak ada sifat karat. Sebab itulah sesuai digunakan untuk buat alatan pembedahan. Okey, next, loyang. Komposisinya terdiri daripada kuprum 75%, zinc 25%. Sifatnya kuat, tahan kakisan, berkilat dan mudah ditempa. Sebab itulah dia boleh buat bermacam-macam bentuk. Walaupun bentuk tu kecil ke, seni ke, dia boleh buat. Contohnya, saxophone ni. Susah nak buat tapi dia mudah ditempa. Okey, alatan-alatan ni untuk sirih ni. Ni siapa yang biasa makan sirih, ni alatan dia. Kita guna. Ni belah buah pinang. Ni ada kapur, macam-macam lah. Okey. Buat kepala pipe, buat bolt and nut. Okey, semua dia guna loyang. Okey, gangsa. Komposisinya terdiri daripada kuprum 88%, timah 12%. Sifatnya kuat, tahan kakisan, tidak berkarat, mudah dibentuk dan berpenampilan menarik, cantik. Sebab itulah kebanyakan gangsa ni kita buat alat perhiasan untuk kejohanan-kejohanan sukan ataupun kita nak bagi something dekat orang. Okey. Contoh pingat. Okey. Ni pingat Rio 2016 bola, trofi. Okey. Koin pun ada, koin daripada gangsa, shilling. Okey. Pewter. Pewter ni terdiri daripada timah 89%, antimony 7%, plumbum 2%, kuprum 2%. Sifatnya teguh, tahan kakisan, berkilat, juga berpenampilan menarik. Dia macam warna perak. Gangsa, warna gangsa yang lebih kepada warna perak. Okey. Lepas tu kita buat trofi pun boleh buat trofi, buat pingat pun boleh. Okey, kita guna pewter. Dia berkilat, cantik, menarik. Okey, cupronickel. Okey, cupronickel ni terdiri daripada kuprum 75% dan nikel 25%. Sifatnya berkilat dengan warna perak. Okey, dia menimbulkan warna perak, tidak berkarat dan sangat kuat. Kebanyakannya digunakan untuk membuat duit shilling. Okey. Okey, kuprum, nikel menghasilkan duit shilling yang berwarna
perak. Cantik, menarik. Okey. So, ni ialah kesimpulan daripada yang kita tengok tadi. Duralumin, okey, dia punya komposisi, sifat khas dia apa, kegunaan dia apa. Sama macam kita bincang tadi, okey. Keluli, okey, keluli mangan, keluli nikarat, loyang, gangsa, pewter, cupronikel. Okey, kita tengok sekejap. Okey. So, kita kena ingat komposisi-komposisi yang ada untuk menghasilkan alloy ni. Okey, kita kena ingat supaya kita boleh jawab soalan. Kadang-kadang soalan tanya, katakan keluli ni terdiri daripada apa? Okey, besi dan karbon. Kadang-kadang dia tak tanya pun berapa persen, ni tak tanya sangat. Dia tanya komposisi sahaja. Okey. So, kita kena tahu kegunaan dia sikit, sifat khas dia sikit. So, maknanya kita belajar tadi, kita dapat tahu bahawa alloy ni sangat-sangat berbeza berbanding dengan logam tulen. Sebab itulah alloy ni banyak diguna dalam kehidupan kita. Sebab sifat dia dah berubah, sangat baik. Dia improve. Okey, dia dipertingkatkan, kuat, cantik, menarik, okey, dia tahan kakisan, tahan karat. Okey, itu kelebihan alloy lah. Kita masuk kepada latihan. Okey, antara pasangan berikut yang manakah betul? Okey, diberi alloy, diberi komposisi. Sebab tu kita kena ingat komposisi tadi. Okey, so boleh cuba jawab. Nombor 2, apakah ciri-ciri duralumin yang membolehkannya dijadikan badan kapal terbang? Okey, sebab apa duralumin ni dipilih untuk kita bina badan kapal terbang? Apa ciri-ciri dia? Okey, yang ketiga, rajah berikut menunjukkan salah satu alloy yang membentuk Tugu Negara di Kuala Lumpur. Okey, so Tugu Negara ni diperbuat daripada alloy. Tapi alloy apa? Okey, apakah kegunaan lain alloy tersebut? Okey, ini soalan kebak. Dia tak tanya apakah alloy yang membina Tugu Negara di atas. Dia tak tanya macam tu. Dia tanya kegunaan lain alloy tersebut. So, kita kena jawab 2 kali. Yang pertama, kita kena jawab alloy apa. Lepas tu, kegunaan lain alloy itu. Okey, itu soalan kebat lah. Okay, untuk pelajaran seterusnya, kita pergi pula kepada sifat alloy dan gunaannya. Part 2 juga. Okey, sambungan. Okey, jadi kita jumpa lagi selepas ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.